أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat zahir dan batin yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan ini dan dijadikan orang-orang yang bersyukur terhadap kurniaan Allah. Dan dengan sebab syukur itu, mudah-mudahan kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni mungkin malam penutup lah sebelum Ramadan, kerana minggu depan kebetulan saya outstation, saya dah kat luar. Jadi kuliah kita malam ni kuliah akhir sebelum Ramadan lah. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur kita akan bersambung al-Barayan Allah. Muka surat 188. Enam daripada atas tu apa ni, seperti kata Al-Aribillah tak? Ke atas lagi? Syekh Muhammad As-Samad tu baik. Kata-kata bahasa Arab tu saya baca dulu kan tak? Baik, terjemah artinya. Kata-kata Syekh Muhammad As-Samad ni artinya, kami ini, yakni tarekat kami, orang yang ahli sufi ini merendahkan dirinya, yang ditawadhu. Kata Syekh Muhammad As-Samad, perjalanan kami ini, tarekat kami dalam usaha nak mendekatkan diri kepada Allah ni, asasnya adalah bersifat tawadhu. Tawadhu ni iaitu mengenal diri, kenal hakikat diri, sedar diri bahawa kita ni hambanya yang memiliki serba kekurangan. Jadi atas makrifat itulah, atas kesedaran itulah timbulnya tawadhu. Jadi tarekat Syekh Muhammad Samang ni, perjalanan dia berasaskan kesedaran tu. Kesedaran bahawa kita hamba Allah yang bersifat lemah, serba kurang. Lalu dalam masa yang sama sedar terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan sifat dia dan sebagainya. Ini asas perjalanan tarekat Muhammad As-Samad, tawadhu. Dan pecah hati tu yakni dengan erti hancur luluh sifat-sifat kesombongan dan keakuan tu. Itu maksud pecah hati. Yakni tiada takabur. Jadi bila ada tawadhu, maka hati itu akan menjadi hancur luluh sehingga hilanglah sifat takabur tu. Punca semua ni kerana apa yang disebut sebagai mengenal diri, ma'rifatun nafsi, kenal diri. Kenal dengan tahu ni lain sikit. Tahu, kita tahu lama dah, tahu sama dah bahawa kita ni makhluk, kita ni hamba Allah Ta'ala, kita serba kurang. Adapun mengenal ini, yang kita tahu tu ditingkatkan kesedarannya sampai ke tahap terasa di hati, hadir di hati. Itu orang panggil makrifat.
Jadi ilmu yang kita tahu tentang sifat kita tu maka ditingkatkan kesedaran dia tu sehingga kita betul-betul terasa, merasai, menjiwai. Setelah menjiwai, merasai, itu dikatakan makrifat. Cuma makrifat ni dia banyak tahap dia. Maka permulaannya itu. Jadi dari situlah bila manusia menyedari tentang hakikat dirinya ni, maka timbullah tawadhu. Bila timbul tawadhu, maka terbuanglah sifat takabur. Ini asas perjalanan tarekat Muhammad As-Saman. Bahkan tarekat-tarekat lain pun seperti itu juga. Ini mewakili. Okey. Pada asalnya tarekat itu adalah satu jalan untuk cara untuk kita mengenali Allah lebih dekat. Ya. Jadi dia pun berbagai-bagai macam tarekat. Tapi pada asasnya cuma approach dia lain je lah. Ya. Mana konsep tu kita mengatakan dengan pada Allah yang lebih dekat itu sama. Sama. Approach dia lain. Ya. Itu hakikat sebenarnya sama je. Cuma nama berbeza tu kerana nisbah kepada guru dan silsilah saja. Tapi hakikat-hakikatnya itu, asas-asasnya itu sama sepertilah mazhab-mazhab fiqh yang berbagai-bagai, Maliki, Hanafi. Tapi kalau semayang gitulah, samalah. Kalau ada perbezaan pun sikit-sikit saja, masalah-masalah yang furu', yang cabang saja. Tapi dalam Syafi'i pun semayang biasa itu, Maliki pun biasa itu, Hanafi pun biasa itu. Maksudnya kalau semayang parakaat lah. Kalau rokok begitu, begitulah. Kalau sujud begitu, begitulah. Itu. Memang tepat. Dan jikalau tiada bahawa bagi ahli Madinah itu perkataan yang mencela dengan dia atas setengah daripada murid kami. Yani kalaulah tidak kerana nanti orang akan kata macam-macam kepada murid-murid aku ni, kata Muhammad sama. Kalau tidak kerana tu kenapa? Kerana nanti kalau aku buat gitu, nanti orang akan kata apa yang akan aku sebut ni, kata Syekh Muhammad Saman. Kalau tidak kerana aku bimbang, aku nak mengelak daripada orang akan cela, orang kata bukan-bukan, dia kata pada murid kami, nescaya aku tinggalkan mereka itu berjalan di dalam pekan negeri Madinah. Yang ni aku biarkan murid-muridku tu duduk pergi mari dalam bandar-bandar di pekan-pekan Madinah ni, pergi mari tu. Jadi nisbah kepada orang soleh ni, dia tak banyak nak duduk pasar lah, kecuali dia kerja jual pasar. Maksudnya orang-orang yang soleh, sebab pasar ni tempat berhimpun macam-macam. Hak baik pun ada situ, hak tak baik pun ada situ, tempat orang berhimpun. Jadi orang-orang soleh yang tak ada gena-mengena ni, kalau dia pergi ke pasar pun, dia pergi untuk keperluan hajat dia, dan dia tak duduk lama lah, dia akan balik. Tapi kata Syekh Muhammad Saman ni, kalau tidak kerana sesuatu perkara ni, kalau tidak kerana sesuatu yang akan aku sebut lepas ni, maka aku akan biarkan murid-murid aku ni duduk main dalam bandar, dalam pasar tu, pergi mari. Maksudnya tak mengapa. Baik, tengok. Padahal memakai atas tubuh mereka itu akan pakaian yang sangat kasar. Yani dalam keadaan mereka ini memakai pakaian yang kasar. Tapi kalau kita tengok kepada kalam Arab yang asal tu, terjemahan yang lebih tepat, ini menurut pandangan saya lah, nanti saya ucap balik, iaitu memakai pakaian yang baik, pakaian yang comel lah, kata orang janguk lah, yang merupakan, kalau orang-orang yang soleh ni goleknya pakaiannya sederhana. Kalau jenis janguk-janguk tu mungkin bagi orang-orang yang ahli ibadah ni tak berapa suka lah, janguk-janguk sangat ni. Tapi kata Syekh Muhammad As-Samam, kalau tidak kerana sesuatu ni, aku akan biarkan murid-murid aku ni duduk pergi mari dalam pasar Madinah tu pakai pakaian hok molek-molek, hok comel-comel, hok janguk-janguk. Cuma nanti kalau aku buat gini, kata Syekh Muhammad As-Samam, orang kata macam-macam. Mu ni duduk mengaji, duduk menadah, duduk beribadah, main banyak duduk pasar tempat ada apa comel tu. Lepas tu pakai pakaian comel-comel pula dah. Padahal ahli zuhud ibadah ni tak gitu. Jadi kalau aku buat gini, kira orang kata gitu, kata Syekh Muhammad Saman. Baik. Seperti karung, ini diterjemah di sinilah.
Dan telah aku keluarkan kasih akan dunia itu daripada hati mereka itu. Yakni sekalipun begitu, tetapi aku telah keluarkan hubbud dunia, yakni kegilaan terhadap duniawi dari dalam hati murid aku tu. Dengan erti mereka ni duduk dalam pasar, pergi pasar, lepas tu pakai pakaian yang comel-comel. Dalam kadang hati mereka ini sudah dibersihkan daripada kegilaan terhadap duniawi, yakni hati yang penuh dengan makrifatnya, dengan rendah dirinya, dengan rendah hatinya. Sekalipun dari segi zahirnya tu berpakaian comel, pakaian jangok, molek, tapi kalau aku buat gini, kata Syekh Muhammad Saman, nanti orang kata macam-macam. Macam mana pula murid ilmu ni mengaji ilmu tasawuf, mengaji ilmu suluk, mengaji ilmu ni tiba-tiba pattern gini, pakai jangok-jangok, main pasar. Tapi kalau tidak kerana tu, aku akan suruh mereka tu buat macam tu. Dengan erti tak mengapa, pakai jangok-jangok pun tak mengapa, duduk dalam pasar tak mengapa. Tapi yang lebih penting dari itu, sejauh mana hati manusia itu berjaya dibersihkan dan dibuang daripada pengaruh-pengaruh keduniaan. Sebenarnya itulah tasawuf. Adapun watak-watak zuhud itu dalam keadaan tertentu, tidak semestinya. Inilah yang kadang-kadang berlaku salah faham, sehingga setengah orang tu bila membayangkan tasawuf, dibayangkan bila belajar ilmu tasawuf, nak mengamalkan tasawuf, membuang dunia, pakai pakaian copang-caping, hok murah-murah macam kain guni. Lepas tu selipar pun ambil nama selipar je, pelubang situ, pelubang sini, macam-macam, tapung baju, tapung situ, tapung sini. Kalau dah buat gitu tak jadi ahli tasawuf. Kadang-kadang pemikiran ini kadang-kadang menguasai pikiran sebahagian orang kita, sehingga digambarkan tasawuf pattern tu. Nak belajar tasawuf, nak jadi tasawuf, kena gitu. Kena tak boleh pakai yang mahal-mahal, hak molek-molek sikit tak boleh. Kena pakai hak murah-murah, hak uduh-uduh, hak banyak tapung situ, tapung sini. Itu gambaran yang biasa tergambar, dan ini gambaran yang silap. Demikian juga digambarkan bila tasawuf je, tak boleh kaya-kaya, tak boleh. Piti banyak tak boleh. Rumah besar sikit tak boleh. Hak naknya tak ada benda sebi-sebi, tak ada. Jadi gambaran-gambaran seperti ini sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat untuk menggambarkan tasawuf. Maka di sinilah Syekh Muhammad As-Saman menjelaskan, kalau tidak kerana aku bimbang orang kata gitu gini ni, mesti aku suruh murid-murid aku duduk pergi main pasar. Main pasar, pakai yang molek-molek comel-comel, ikut kalam arah asal dia tu. Dalam keadaan hati mereka ni berjaya masuk dalam keadaan hati mereka ini terbuang kegilaan terhadap duniawinya itu. Hak tu sebenarnya dia dikendaki. Jadi saya nak jelaskan di sini bahawa gambaran setengah orang bila kaitkan tasawuf, digambar dikaitkan dengan kemiskinan, dikaitkan dengan papa, dikaitkan dengan pakaian copang-caping, itu gambaran yang tidak tepat. Sekalipun dalam sejarah ahli tasawuf ni ada di antara mereka itu yang macam tu, tidak dinafikan. Dalam sejarah ahli tasawuf ni ada ahli tasawuf yang pattern gitu tu, tapi tidak semestinya ahli tasawuf pattern gitu. Jadi itu yang perlu kita sama-sama fahamlah, jelas. Supaya tidak terganggu bila sebut tasawuf kau begini. Jadi akhir sekali orang tak dengan kefahaman yang salah ni, orang takut nak belajar tasawuf. Belajar tasawuf kau kaki habis kena jual belaka. Adakah gambaran tasawuf ni selari dan senada dengan doa yang kita sentiasa baca hari, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi tasawuf sebenarnya menghendaki kedua-dua itu kebaikan, seperti yang termaktub dalam doa tadilah, termasuk dalam doa tadi. Cuma saya nak kabar hari ni salah faham setengah orang. Jadi seolahnya dia nak akhirat sajalah, dunia ni seolahnya macam tadi, seolah separuh. Akhirah saja hasanah, dunia ni biarlah ala-ala kadar dia. Jadi saya nak kabar bahawa itu adalah tafsiran yang silap terhadap tasawuf. Jadi bila tafsiran ni silap, apa implikasi dia? Kesan dia
pertama sekali antara kesan dia tu orang takut nak mengaji tasawuf. Ada. Kawan ni baru nak cari kehidupan, baru nak cari rezeki. Tiba-tiba gambar tu takut orang nak mengaji tasawuf sudah. Satu. Yang kedua, antara implikasi buruk dia tu iaitu bila seseorang tu belajar tasawuf, mungkin dia keinginan dia tinggi nak belajar tasawuf dan dia faham tasawuf macam tu hok ada dah pun dia buang belaka. Dia buang. Dalam keadaan dia sendiri tidak ada jiwa yang kuat, yang kukuh. Dia buang, ada pitihnya buang, dia sedekah. Kali susahan dia. Susahan mula lagi minta dengan tu, minta dengan ni. Itu sikap yang salah. Kalau dia buang, dia tak susah orang, tak apa. Dia buang berhabis, dia susah pun dia boleh tanggung, tu tak apa. Sekarang bila dia buang, bila tak ada, dia pergi cari semula. Dia pergi cari tu, kadang-kadang dia menyusahkan orang, dia membeban orang, dia minta dengan orang. Ini cara yang salah. Kalau diberi, dia buang, tinggal ada berapa keping dengan dia, tapi tak menyusahkan orang, tu tak apa. Tapi kadang-kadang jiwa dia tak sampai makam dia. Tak cukup kuat, tak cukup kekuatan untuk menghadapi suasana macam tu. Dan dia buat macam tu kerana dia faham tasawuf macam tu. Ini timbul masalah. Sebab tu saya tengok satu ketika dulu ada setengah orang kita ni yang mula mengaji ilmu tasawuf ni, ada semangat tu dia jual habis kereta dia masuk dalam hutang. 5-6 tahun tubik semula. Masa tu dia tahu habis dalam sungai. Tahu dalam sungai pun ada. Lepas tu beli mula kediam. Jadi ni dia mengaji, bila mengaji tidak dihadam molek, dia akan timbul. Itu salah satu daripada implikasi buruk yang akan timbul. Yang ketiga, antara implikasi daripada salah faham ni, maka orang-orang yang kelihatan mungkin senang sikit, kaya sikit, dia kata mengenai ahli dunia. Dia cok selalu awal-awal ahli dunia ni bukan ahli tasawuf. Padahal tidak semestinya. Dan demikian juga bila dibaca sejarah, ditengok sebahagian sahabat ada yang kaya, sebahagian daripada awliya kaya ni, dia kata ni doktor ni wali guna gini kaya gini. Jadi ini punca daripada tafsiran yang salah terhadap tasawuf, mengakibatkan kepada tindakan yang salah. Itu yang saya nak jelaskan di sini lah. Bahawa hakikat tasawuf itu adalah sejauh mana jiwa manusia itu berjaya dibersihkan dan dimakrifatkan dan didekatkan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah dah keadaan dia miskin ke, dia kaya ke, dia senang ke, dia susah ke, itu bukan ukuran. Sejauh mana dia berjaya membuang sifat-sifat buruk, pengaruh-pengaruh keduniaan dalam hati dia tu. Itulah ukuran bertasawuf atau tidak dia tu. Ini yang perlu kita fahamlah. Baik. Jadi kata Syekh Muhammad As-Saman ni, dan telah aku keluarkan kasih akan dunia itu daripada hati mereka itu. Maksudnya mereka ni mencapai hakikat tasawuf. Aku telah insya-Allah berjaya dia buang sifat-sifat yang buruk tu, yang pujiasannya adalah gila duniawi tu sudah dibuang, tapi dalam keadaan zahirnya tu nampak jangan. Tak mengapa yang tu. Tapi kalau tidak, kerana aku bimbang timbul orang kata uduh-uduh, caca orang yang mencela dan sebagainya, tasawuf guna gitu. Aku nak tutup supaya jangan sampai macam tu, maka aku dakwah macam tu. Kalau tidak, aku lock murid aku tu pergi main dalam bandar, dalam pasal-pasal pakai jangan-jangan. Dalam keadaan mereka ini pada hakikatnya berjaya mencapai makna-makna tasawufnya. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Muhammad As-Saman. Inilah setengah tarekat yang terlebih hampir kepada Allah Ta'ala, yakni tarekat dalam bentuk tawaduk ni, iaitu menyuci bersih hati daripada sifat buruk, sehingga terbuang sifat mazmumah, sifat keakuan diri dan sebagainya. Itulah jalan yang paling dekat untuk manusia mencapai makrifat dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, seperti kata Al-Arif Billah Maulana As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus.
Ini kata seorang ulama ahli ma'rifat, Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus, ia nukil daripada Kutub Al-Kabir Sayyidi Ahmad Ar-Rifai dengan katanya. Jadi kalam ini kalam Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Baik, apa katanya? Wa qala Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ini yang kata ni, yang menukilkan ni Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus. Tapi kata-kata yang dinukilkan itu kata-kata Syekh Ahmad Ar-Rifai. Wa qala Syekh Ahmad Ar-Rifai nafa'ana Allahu bi barakatihi. Salaktu kullat turuki al-muwassilati fama ra'aitu aqraba wala ashala wala aslaha min al-iftiqari waz-zulli wal-inkisar. Baik, artinya, dan kata Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai nafa'ana Allahu bi barakatihi. Baik, kata beliau ini, aku jalani segala tarekat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Yani aku lalu banyak tarekat-tarekat, jalan-jalan yang boleh membawa kepada Allah Ta'ala ni, kata Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dan tiada maka tiada aku lihat jalan yang terlebih hampir menyampaikan kepada Allah Ta'ala, dan tiada yang terlebih mudah dan tiada terlebih patut daripada jalan yang berbanding jalan iftiqar, yakni merasa hina diri, merasa miskin diri, dan zulli, merasa rendah dan hina diri, dan inkisar. Jadi kata Syekh Ahmad Rifai, aku lalu banyak dah tarekat-tarekat yang boleh membawa kepada manusia mengenal Allah. Tapi aku dapati, maka yang paling bermanfaat, yang paling berkesan, yang paling mudah untuk membawa manusia ni mendekati Allah, mengenal Allah Ta'ala adalah jalan merasa hina diri, rendah diri, yakni mengenal diri, kenal hakikat diri, kenal sifat diri, lalu menjiwai dia tu sehingga membawa kepada tawadhu. Inilah katanya jalan yang paling dekat untuk manusia itu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi kata Syekh kita Sayyidi Muhammad As-Samman itu, kata Syekh Muhammad As-Samman, laisa syaikhu man yashukku ala muridih wa ya'muruhum birriyadati wal mujahadati syaqah, innama syaikhu man yuraqi ajwafahum wa yubkihim ala ma hum alaihi min ta'ati asbabihim ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah wal muamalati ma ahli suq. Tengok, artinya bukan syekh yang kamil, yakni bukanlah guru sufi yang sempurna, yakni guru sufi yang bijak lah, yang bijak yang boleh membimbing manusia untuk memahami dan mengenal Allah ni. Bukanlah mereka ini orang yang menyusahkan atas muridnya, iaitu bukanlah orang yang membebankan murid dia tu, menyuruh ia bagi mereka itu dengan riyadah, yakni dengan betapa bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu itu dengan bersusah. Yakni bukanlah mereka syekh yang sempurna ni orang yang membebankan, menyuruh murid dia itu melakukan riyadah yang berat-berat untuk tujuan melawan yang baik ni, untuk bawa manusia mendekati Allah ni. Kalau tidak gitu, maka kata dia, hanya saja syekh yang kamil itu orang yang menaikkan ia akan martabat mereka itu, iaitu orang yang menaikkan martabat muridnya itu. Dah macam mana boleh naik martabat tu? Dan menyampaikan ia mereka itu kepada Allah Ta'ala, lalu disampaikan kefahaman hati mereka itu kepada Allah. Inilah syekh yang sempurna. Baik, maksudnya gini, syekh dalam tasawuf ni
bukan jenis orang yang ajar amalan muamal ni beribu-ribu mudak tidur ni sekadar tu bukan. Membuat amalan ni, buat ajar suruh ni buat tu buat ni sekadar tu, itu bukan syekh yang kamil. Kata Syekh Muhammad Saman. Tapi syekhmu yang kamil ni iaitu orang yang berjaya mengangkat makam nafsumu, makam jiwamu itu, lalu mendekatkan faham dan yakinmu kepada Allah. Itulah syekhmu yang sebenar. Cuma kadang-kadang mereka ni dalam usaha nak mengangkat darjah ni menyuruh juga riadah, tapi riadah tu sebagai wasilah. Amalan-amalan yang disuruh tu sebagai wasilah, tapi wasilah untuk mencapai maksud, sesuatu maksud, iaitu membuka pintu hati dia dan memahamkan dia tentang Allah dan menambahkan keyakinannya terhadap Allah. Itulah syekh sebenar. Bukan aja ni muamal ni mau buat ni sekadar tu je. Kawan ni dak erti nak amal banyak doa lalu. Lagi sekali dak erti nak pilih. Ni suruh ni amal banyak beribu ni. Kalau sekadar tu, kata Syekh Muhammad Saman, itu bukan guru yang sempurna. Guru yang sempurna ni dia ajar amalan tu sebagai kunci untuk membuka pintu hati dia, yang dengannya dia dapat meningkatkan jiwa orang tu dalam kefahaman tauhidnya, sehingga faham dia semakin kuat, semakin jelas, semakin mendalam terhadap Allah, yakinnya terhadap Allah semakin bertambah. Itulah syekh yang kamil. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad As-Saman. Dan meninggalkan ia atas segala sebab pekerjaan dunia mereka itu, yakni membiarkan orang-orang murid tadi itu kekal dalam kehidupan duniawinya. Maksudnya kalau dia kerja sebagai peniaga, businessman, kekal gitu. Ada pun pertama tadi dia suruh buat amal, kena jauh daripada orang ramai, buat amalan ni, tinggal kerja ni, tinggal ni. Itu kata Syekh Muhammad Saman, itu bukan guru yang kamil. Guru yang kamil ni dia ajar amalan untuk buka pintu hati, membuka kunci pintu hati, sehingga dengan amalan tu hatimu terbuka sehingga lebih faham tentang Allah, lebih bertambah yakin, bertambah baik kondisi jiwamu, akhlakmu semakin berubah, ada peningkatan dari segi itu, dalam keadaan kehidupan seharian ni kekal seperti itu. Kekal seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan Syekh Muhammad Saman, gurumu yang sempurna dalam kehidupan dia kekal macam biasa, tapi dia ni dapat meningkatkan kejiwaan orang tu sehingga hatinya lebih bermakrifat terhadap Allah, lebih faham tentang Allah dan lebih yakin tentang Allah. Bukan aja ni suruh buat amal ni, akhir kali nak kerja dah nak buat dah boleh. Dan ni nak perhabiskan amalan ni, habiskan amalan kena baca berbelah-belah ni, sekadar tu saja dia suruh buat kata, tapi tak lebih daripada tu. Hari sekali nak buat, lepas tu kena tinggal ni, tak boleh dah, kerja-kerja pun tak boleh dah, dunia belaka ni. Itu bukan, kata Syekh Muhammad Saman, itu bukan guru syekh yang kamil. Guru yang kamil mengekalkan keadaan murid dalam keadaan biasa dia tu. Kalau dia seorang nelayan lah. Kalau dia seorang businessman lah. Kalau dia seorang pegawai kerajaan lah dia. Kekal dalam keadaan tu. Tapi dibukakan pintu hati kefahaman tauhidnya, sehingga jiwanya semakin meningkat. Ini kata Syekh Muhammad Saman, itulah guru. Itulah guru. Ada orang kita ni marah kerja kerajaan. Saya pernah kena dah sekali. Ya, kita tak nafikan benda tu. Ada orang tu dia kata dia tahu kita ni mengajar sikit-sikit lah. Kita ni bukan alim sangat. Nak kata alim tak alim sangat, tapi sekadar yang kita faham tu boleh lah baca kitab sikit-sikit. Kita mengaji sikit-sikit dengan guru kita, boleh lah kita kongsi-kongsi sikit. Itu je, tak lebih daripada tu. Tapi ada orang baca kita ni, dia kata kita ni mengaji tasawuf gini, dia kata orang mengaji tasawuf ni tak boleh kerja kerajaan, dia kata. Jadi marah saya lah, dia kata sebab kita ni kebetulan kita bekerja dengan kerajaan, kita
kerja. Jadi dia tak boleh, orang jadi bajul mutason tak boleh kerja kerajaan. Dia kata gitu. Lepas tu kita tanya, sebab apa pula? Dia kata macam-macam lah, begitulah begini macam-macam. Jadi kita katalah, kita cuba menjelaskan lah. Pertama sekali kita tak kata kita ni sebagai wali, terkabur dulu. Bukan wali. Kita sekadar tahu sikit-sikit dan tahu kongsi dengan orang ramai sikit. Mana dang lah sekadar tu ya. Tak lebih daripada tu. Nak kata wali jauh sekali kita ni. Kita tak kata kita ni untuk wali, cuma kita tahu sikit dan dasar. Baik, cuma timbul masalah, apa masalahnya kerja kerajaan? Kita tanya. Apa masalahnya? Baik, dia kata gini, kaedah, saya nak kabur kaedah dulu. Kaedah ni dari segi ni kaedah umum, dia ada dua hukum. Satu hukum syarak, satu lagi hukum warak. Hukum syarak ni basic asal. Hukum warak ni dia masih jauh sikit. Itu asal. Baik, dan kabur kaedah tu. Sekarang ni sesuatu perolehan itu adalah halal bagi kita menurut kaedah yang kita dapat tu. Adapun berkait dengan sumber dia tu yang kita tak tahu punca dari mana, itu diberi kemaafan kepada kita, kecuali kita tahu dengan yakin. Kalau kita tak tahu dengan yakin, ke mana-mana pun, marilah ke sumber mana-mana pun, yang penting cara kita dapatkan tu cara yang luluh syarak ke tak. Itulah yang menentukan halal atau tidak halal. Contohnya, kita jual goreng pisang tepi jalan. Seorang popok baru, popok bank berhenti dahaga air, kelapa orang beli goreng pisang, air batu kita tepi jalan. Dan kita mana tahu dia popok. Baik, sekarang kita jual barang kita ni, goreng pisang kita ni dengan air ni jual ke dia. Berarti perolehan kita tu dengan cara yang luluh dari segi syarak, jual beli. Sedangkan sumbernya tu hasil rompokan, tapi kita tahu ke benda tu? Kita tak tahu. Allah Ta'ala tutup dari kita ni untuk selamatkan kita, kecuali kita tahu dengan yakin memang benda tu memang hasil rompokan. Tak boleh lah, ni benda kita tak tahu. Kita mana tahu dia rompokan. Jadi kita boleh duit ni cara macam mana? Kita jual beli. Pada kita tu halal. Pada kita halal, sekalipun sumbernya mari daripada sumber rompokan. Cara kita perolehan tu macam mana? Luluh syarak ke tak? Sekarang kita jual beli, itu luluh pada syarak. Dan sumber tadi tu Allah Ta'ala tutup dari kita, kita tak tahu. Bahkan kitab-kitab ulama sebut, dan kitab-kitab sekiranya kita tahu orang ni sumber dia separuh-separuh, kita tahu seorang tu sumber dia separuh. Separuh tu kita tahu dia merokok ataupun dia berjudi, separuh lagi tu dia tahu dia negeri, buka kedai. Muka kedai lah, judi pun judi juga. Kita tahu sumber dia tu separuh-separuh. Ya kita, boleh tak kita ambil? Ulama-ulama tasawuf sebut boleh ambil, kerana ada kemungkinan hak yang beri kita tu mari daripada bahagian hak yang negeri tu. Sekalipun dua tu ada kemungkinan. Nak kabarnya hukum syarak lepas lagi. Hukum warak, ngelak lah kalau hukum warak. Jadi kita ada hukum tu. Baik, kita nak kabar gitu. Itu asas basic perolehan. Jadi kita nak tanya kok mana masalahnya benda ni. Jadi dia beranggapan, dia kata sumbernya syubhah gitu. Itu masalah sumber yang kita tak tahu. Sekarang ni kita buat apa? Perbuatan kita ni dulu syarak ke tak? Kalau kita bekerja dan itu sah dari segi syarak, dibayar gaji, itu luluh syarak. Luluh dari segi syarak. Boleh dari segi syarak. Sumbernya kita tak tahu. Sebab apa? Sumber kita tak tahu, itu ditutup daripada kita. Cuma kita ni memperoleh benda itu cara macam mana? Luluh syarak atau tidak? Kecuali memang jelas-jelas kita tahu sumber tu. Adapun sumber yang bercampur itu masih lagi diberi kelonggaran. Dari segi luluh dari situ. Jadi kita nak tanya di sikit. Jadi tuan kata tak boleh mengaji tasawuf kerja-kerja ni kok mana? Dia kata tadilah gini. Dia kena kerja sendiri, tak boleh ambil sekejap. Lepas tu kita tanya sikit. Tuan ni makan nasi tak? Makan. Apa nak makan nasi pula? Makan nasi.
Dah makan nasi, beras tu ambil mana? Pergi tanah padi sendiri. Makan lauk ikan dok makan lah. Pergi ke laut sendiri, dok juga. Tanah padi, dok juga. Dah mari mana? Beli kedai. Beli kedai. Baiklah, beli kedai lah. Dah duit tu ambil mana? Kalau kerja kerajaan dapat gaji lah. Tuang ni ambil duit dari mana? Adalah anak murid-murid tu. Baik. Anak murid tuang tu buat kerja benda. Lekok-lekok kerja kerajaan juga. Allah kata membuta alang sungguh. Pusing-pusing situ je. Lekok jalan jauh sikit. Nak mari sejik ni setengah tu lalu kok jalan kau ni. Setengah tu lekok kok belakang kok benda kok jalan belakang tu. Akhirnya ni jalan Melaka. Kata barang sungguh. Kata kita ingat kamu tanam sendiri, tanam padi sendiri, kerabatnya sendiri, ingat ikan sendiri. Oh, rupanya lekok jauh sikit. Semuanya tulis je. Masya Allah. Masya Allah. Kita kalau mu kata gitu, kalau dia kata gitu, dia tanam padi sendiri, lepas tu dia ingat sendiri, kita hormat sungguh lah. Tapi rupanya tak. Lekok-lekok mari karung tu juga. Masya Allah. Kata. Jadi sebab tu kena ada ilmu. Kena ada ilmu dalam perkara ni. Nak belajar tasawuf pun kena ada ilmu. Bukan fiqh saja, tasawuf pun kena ada ilmu dalam memahami perkara ni. Gitu. Tapi yang kita kesal sikit lah, setengah orang dulu kita pernah dengar dulu. Tapi tak apalah, saya dah nak tuju siapa. Tapi akan datang jangan berlaku lagi benda macam ni. Setengah orang tu kita pernah ingat dulu satu ketika. Pernah seketika dulu tak boleh kini kerja-kerja. Dia bahang elang dia ajak pulang. Tak sakit. Orang ramai tak boleh kerja-kerja, suruh berhenti. Dia ajak pulang bahang elang. Saya tak mahu detail panjang lah. Tapi nak kabarnya tak jujur. Kehidupan yang tidak jujur. Hanya kawan ni berhenti kerana diberi kepahaman-kepahaman macam ni. Tapi itu lebih kurang banyak macam hal lah tu. Tapi nak kabarnya benda yang kita buat tapi orang lain tak boleh, kita jadi boleh. Itulah orang ni kena beringat. Agama ni biar jujur. Biar jujur. Jangan main lekok jauh-jauh. Kalau kita kata gitu standard lah. Kalau tak boleh kita, tak boleh lah ke orang lain. Jangan orang lain tak boleh, kita jadi boleh. Jangan pakai abuah tu. Bukan saya nak kata apa, saya saksikan keadaan ni berlaku. Macam mana orang berhenti kerja kerana fahaman-fahaman. Kawan ni duk makan bulan-bulan. Orang kata apa? Sumber mari sumber serupa je. Masya Allah. Tak apalah, malam ni mengarut sikit dah. Penutup malam ni. Minta maaf banyak-banyak. Jadi kita ni sempurna bulan Ramadan ni, insya-Allah kita sama-sama sambut Ramadan dengan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita akan datang. Kalau diizinkan kita boleh berjumpa lagi lah. Jadi mohon maaf sekiranya ada hal-hal pengajaran-pengajaran yang membingungkan, yang contoh-contoh yang tidak disengajakan terkena kepada individu tertentu, minta maaf banyak-banyak. Jadi sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.